sembahyang 2 rakaat, buat rukun saja ni ada tak 2 minit? Nak 2 minit. Ataupun 2 minit lebih sikit gitulah. 2 minit lah rasanya. 2 minit tu boleh dapat 2 minit tu. Yang laju sangat baca Fatihah, baca pertengahan lah. Ni Fatihah buh dia sambung semua daripada gear 1 sampai gear 6. Hak tu laju sangat pula tak. Kalau debang tu panjang sangat, dia buat TV pula tu. Nak dekat RNA dah pun nah. Dan nak buat TV boleh. Tarik panjang sangat. Hak tu putih mualat lah. Nah, putih mualat. Hak ngang rupa jamak ni banyak. Nah, hak ni tak nanti musafir. Nah, duduk kat rumah hak ngang rupa jamak ni ramai lah kat rumah ni. Dia mayang Zuhur tu hujung-hujung. Kita kata asar, kita kata 4.50. Nah, Zuhur dia 4.45. Nah, mayang. Sama dia bagi salam tu orang asar. Lepas tu dia bangkit buat asar pula. Jamak tu dia tak lah. Jamak tapi tidak qasar. Jamak pada rupa lah, jamak pada rupa. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah. Kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berhimpun semula untuk kita sambung kembali bacaan kitab kita, kitab Sulamul Subyan. Selepas daripada kita cuti 5 kali Jumaat juga Azhar. 5 kali Jumaat. Hari ni kita boleh sambung balik lah. Jadi kita bagi laluan untuk Covid itu lalu dulu. Habis buang. Ni hari ni kita sambung balik. Tengok muka surat 243 243 lah. Cuti lama ni dia terlupa lah. Masuk syarat jamak takdim lah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita, syarat jamak takdim. Jadi kita duk bincang ni tentang jamak, yang mana sebelum ni musannif cerita jamak ni dia ada 2 lah. Dia ada takdim, dia ada takhir. Kalau takdim tu kita himpun sembahyang tu dalam waktu yang pertama. Himpun sembahyang asar dalam Zuhur. Himpun sembahyang Isya dalam Maghrib. Tu orang panggil jamak takdim. Kalau jamak takhir, kita himpun sembahyang Zuhur dalam waktu asar. Maksud dia himpun sembahyang dalam waktu yang kedua lah. Sembahyang Zuhur kita himpun dalam waktu asar. Sembahyang Maghrib kita himpun dalam waktu Isya. Hak tu nama dia takhir. Yang ditundakan. Kalau takdim yang didahulukan, kita himpun sembahyang yang kedua tu kita himpun dalam waktu yang pertama. Tengok kat sini nak cerita dulu syarat jamak takdim. Dia kata bermula syarat sah jamak takdim itu 7 perkara. 7 perkara maksudnya 7 syarat lah. 7 kat sini berhimpun 7 tu. Kena cukup 7 ni barulah boleh buat jamak takdim. Jadi dalam jamak, 2 jamak ni, jamak takdim dengan takhir ni, jamak takdim yang banyak lagi dia punya syarat dia, dan dia ketat sikit lah. Kalau jamak takhir tu dia tak banyak sangat dia punya syarat dalam kitab ni, asal 2 saja. 2 saja syarat. Tapi kalau untuk jamak takdim sampai 7 syarat yang kita nak kena tahulah. Jadi tengok dia kata Pertama daripada 7 tu, hendaklah niat jamak sebelum
beri salam sembahyang yang pertamanya. Jadi kena niat. Niat ni kita sedar dalam hati lah. Kata nak himpun sembahyang, nak jamak sembahyang. Jadi kalau sembahyang asar, maksud dia nak himpun sembahyang asar lah. Kalau Isya, nak himpun Isya lah. Tengok tempat lah. Jadi kita niat nak himpun, niat jamak. Ni kita sedar dalam hati. Bukan kita cakap ke mulut ni, tak. Nah, kita sedarlah hati. Bila tu? Sebelum beri salam sembahyang yang pertamanya. Nah, sebelum daripada beri salam sembahyang yang pertama. Nah, jadi niat jamak ni mudah cakap. Kita niat tu sebelum bagi salam tu, waktu mana maksud dia? Niat tu di dalam sembahyang. Boleh faham dah? Di dalam sembahyang yang empunya waktu, yang Tuan bagi waktu tu. Macam mana? Kita jamak takdim, kita nak buat zuhur dengan asar. Jadi sembahyang zuhur tu lah. Dalam sembahyang zuhur tu kita niat. Nah, kita niat. Niat kata nak jamak asar lagi. Walaupun ulama kata walaupun beserta memberi salam yang pertama sekalipun boleh. Salam yang kedua tak boleh lah. Kalau beserta dengan beri salam yang pertama tu, Assalamualaikum warahmatullahi, kita ada niat waktu tu nak jamak asar. Pun boleh, tak ada masalah. Tapi salam yang pertama saja. Salam yang kedua tu dia sunat dah. Dia sunat. Kira keluar tu. Habis. Jadi dia kena niat. Ni hak niat ni yang penting ni. Yang kita nak kena ingat sangat. Bab jamak ni, bab niat lah. Macam tu juga qasar. Qasar ni kita niat dalam takbiratul ihram. Hak tu qasar. Niat dalam takbiratul ihram nak pendekkan sembahyang tu. Daripada 4 kepada 2. Jadi niat dalam takbir. Tapi untuk jamak ni, kita niat di dalam sembahyang tu. Dalam sembahyang yang Tuan bagi waktu. Maksud dia kalau jamak waktu siang ni, waktu zuhur lah. Maksud dia dalam sembahyang zuhur. Kalau malam tu dalam sembahyang maghrib. Dalam sembahyang maghrib tu kita sedang dah kata kita nak jamak Isya lagi. Lepas sembahyang maghrib kita sedang kata nak jamak Isya. Tak payahlah duk sebut sahaja aku nak jamak hak tu batal terus mayang tu dia tak payah sebut. Dia niat ni maksud dia sedang dalam hati. Qasdus syai'. Niat apa? Qasdus syai' mu'tarinan bi fi'lih. Qasdus syai' kita qasad dalam hati kita. Hati kita tu nak buat jamak tu, hak tu niat tu. Kalau tak ingat langsung nak buat jamak, maksud dia tak ada niat tak teringat langsung. Aku nak jamak apa kan, tak teringat langsung. Tata bagi salam baru teringat kata nak jamak, habis. Jadi dia kena ingat sungguh-sungguh waktu semayang tu, ingat. Tak kira lah tang mana pun, dalam rokok ke dalam sujud ke, tak kira tu. Sujud yang keberapa pun tak kira. Dia bukan mesti ingat direct. Duk nak jamak lah Fatihah pun terlupa lagi. Dia nak jamak, dia lintas sedah saja. Lintas. Dia kata apa? Seperti diniat. Seperti ni seimbah-imbahlah diniat sahaja aku jamak sembahyang fardu asar ke dalam waktu zuhur. Niat macam tu lah. Bukannya sebut tu. Sahaja ni maksudnya aku sedanglah. Aku sedanglah hati ni. Kata nak jamak sembahyang fardu asar ke dalam waktu zuhur. Ataupun dia kata sahaja aku jamak sembahyang fardu isya ke dalam waktu maghrib. Nak himpun di dalam waktu maghrib, bukan himpun dalam sembahyang maghrib. Kalau himpun dalam sembahyang maghrib, satu salam lah. Isya campak maghrib, satu salam terus. Tak himpun dalam waktu. Waktu habis untuk. Jadi kena ingat ni, niat dia dalam sembahyang yang pertama. Maksud dia sembahyang Tuan bagi waktu.
Sebab untuk jamak taqdim tak boleh buat sembahyang asar dulu, tak boleh. Dan tak boleh buat sembahyang isya dulu, tak boleh. Dia kena buat hak tuan waktu dulu. Tuan waktu dulu. Lagi dia habang tu. Kedua daripada 7 tu, tertib. Yang kedua ni tertib. Ikut aturan. Bahasa kita kata ikut aturan. Tertib ni ikut aturan. Lagu mana tertib tu? Yakni tafsir dia, yakni didahulukan sembahyang fardu zuhur. Didahulu tu atas sembahyang fardu asar. Kita buat dulu sembahyang fardu zuhur di atas sembahyang fardu asar. Kalaulah kita buat dulu asar, buat dulu asar, lepas tu baru kita sembahyang zuhur, yang tak sah sembahyang apa? Asar tak sah. Sebab apa? Tak cukup syarat. Tak cukup syarat jamak. Zuhur sah tak? Sah. Sebab apa zuhur sah? Orang tanya pula kat tu. Sebab apa sah? Sebab zuhur bukan jamak. Kau tu je. Zuhur bukan jamak. Yang jamak tu dah asar tu. Hak nak kena ikut syarat tu asar tu lah. Syarat dia kena buat zuhur dulu, tertib. Tiba-tiba kita pi buat asar dulu. Maksud dia asar tu tak ikut syarat jamak. Hak zuhur tak ada masalah lah, sebab dia bukan jamak. Dia buat dalam waktu. Hak tu zuhur. Waktu dia habis. Jadi yang kata, jadi kena dahulukan zuhur atas sembahyang fardu asar. Lepas tu dah kita pi buat asar dulu, lepas tu buat zuhur. Asar tak terpakai. Boleh tak nak jamak? Nak jamak, dah buat bangkit buat zuhur pula, lepas tu nak jamak asar. Boleh tak? Boleh. Boleh kalau niat dalam sembahyang tu. Kalau dalam sembahyang zuhur tu dia ada niat nak jamak asar, boleh buat asar tu. Tapi kalau dia tak ada niat, habis sembahyang zuhur baru dia reti. Kata apa? Kata tak boleh buat asar dulu. Hak ni nak buat macam mana? Asar tu tak terpakai. Lepas tu tak payah sembahyang asar terus. Tak juga. Tunggu masuk waktu. Masuk waktu asar lagi, sembahyang asar lah. Habis hang tu. Dan didahulukan sembahyang fardu maghrib. Buat dulu sembahyang fardu maghrib. Didahulu tu atas sembahyang fardu isya. Sama macam tadilah. Buat maghrib dulu baru buat isya. Kalau buat isya dulu, maka tak sah isya tu sebab tak cukup syarat jamak. Adapun maghrib sah. Sebab apa? Sebab maghrib dia bukan jamak. Jadi dia tak perlu kepada syarat tu pun. Habis. Lagi dia kata lagi, ketiga daripada 7 tu, dengan segera. Segera kat sini maksud dia mualat. Buat tu mualat orang panggil. Segera. Mualat ni apa? Berturut-turut. Berturut-turut. Jadi ketiga tu dengan segera, mualat. Mualat mana? Sembahyang yang kedua. Dengan segera tu, hak nak segera tu sembahyang yang kedua, sembahyang hak jamak tu lah. Mana? Sembahyang asar ataupun sembahyang isya. Kalau siang asar lah, malam tu isya. Jadi sembahyang yang kedua tu kena segera. Kena segera. Selepas beri salam. Ni orang panggil tafsir. Tafsir pada kata dengan segera tu. Maksud yang kata dengan segera tu macam mana? Selepas beri salam sembahyang yang pertama. Lepas dah bagi salam dah sembahyang yang pertama, sembahyang zuhur tu dah bagi salam dah. Dengan sekira-kira tiada celus. Dengan sekira-kira tiada celus, tak lepas dah antara dua sembahyang itu. Start daripada selesai bagi salam sembahyang pertama sampailah takbiratul ihram sembahyang yang kedua.
Jadi daripada salam sembahyang yang pertama sampailah takbiratul ihram sembahyang yang kedua tu, dia kata apa? Sekira-kira tiada celuh itu oleh masa 2 rakaat sembahyang yang ringan. Tak celuh masa 2 rakaat sembahyang yang ringan. Sembahyang yang ringan ni maksudnya sembahyang yang dibuat rukun sahaja. Tu orang panggil sembahyang yang ringan. 2 rakaat tu kita buat rukun saja. Jadi 2 rakaat buat rukun ni kita bajet tengoklah. Esok try tengok lagi. Lagi sembahyang apa? Sunat lagi. Sunat apa lepas Isya tu. Ba'diyah tu. Try tengok 2 rakaat buat rukun. Set masuk siap tak? Set masuk siap. Kita buhlah dalam 2 minit. 1 rakaat 1 minit. Buat rukun saja. 1 rakaat 1 minit, 2 rakaat 2 minit. Jadi di antara salam sembahyang yang kedua dengan nak takbir pula tu untuk salam yang kedua lah. Di antara salam sembahyang yang pertama dengan nak takbir pula untuk sembahyang yang kedua tu jangan ada 2 minit. Macam tu lah. Tu dia kena sukat lain masa tu. Kita buhlah 2 minit. Jangan ada sampai 2 minit. Kalau ada, putus mualat. Bila putus mualat, tak payah sembahyang asar tu. Tak payah terus kan? Tak. Tunggu asar masuk waktu. Betul lah. Tunggu asar masuk waktu dia, kita sembahyang dalam waktu dia. Ni orang panggil mualat. Maksud dia kena berturut-turut. Dia kata apa? Dan disunatkan iqamah. Iqamah ni maksud dia qomat lah. Bahasa kita kata qomat. Sunat tak nak qomat? Sunat qomat. Bila tu? Tak kala hendak sembahyang yang kedua. Sembahyang yang kedua tu sunat kita iqamah. Dia kata sunat iqamah saja. Maksud dia azan tak ada lah. Azan tak disunatkan untuk sembahyang yang kedua. Dia hanya iqamah saja. Jadi lepas habis sembahyang tu, sembahyang yang pertama mangkit qomat dulu, sembahyang yang kedua. Lepas tu baru sembahyang. Dan sembahyang seorang pun sama juga, tak mesti jemaah. Dia ingat kata kena jemaah dulu kot baru sunat iqamah. Dak, sembahyang seorang pun samalah. Lepas kita sembahyang yang pertama tu mangkit Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu tengok seorang ramai duduk depan, di imam kita. Baguslah. Boleh bayar jemaah lah. Baru kita nak bayar seorang lah ni. Dia ingat kita makmum untuk bilal mana kot. Dia pun jadi imam terus. Jadi seorang-seorang pun sunat juga iqamah. Maka disunat bang dan iqamah pada sembahyang yang pertama. Untuk sembahyang yang pertama sunat bang dan juga sunat iqamah. Sunat dua-dua. Sembahyang yang pertama mana? Sembahyang zuhur. Kalau malam tu sembahyang maghrib. Jadi kita sembahyang zuhur tu bang dulu. Lepas bang, lepas tu qomat. Sunat hukum dia. Dan tiada sunat bang pada sembahyang yang kedua, tak sunat. Sembahyang yang kedua tak sunat bang. Hanya sunat iqamah jua sahaja pada sembahyang yang kedua. Untuk sembahyang yang kedua ni, iaitu sembahyang asar dan juga sembahyang isya, tak sunat kita nak bang dah. Tak payah bang dah. Bang tu azan lah, bang. Jadi kalau dia bang juga, jadi mana? Mangkit bang pula. Ni kena tengoklah. Kalau bang tu lama sangat, sampai celuh 2 rakaat yang ringan di antara tadi, maka putih mualat. Bila putih mualat tak boleh buat. Tunggu masuk asar, bang lagi lagi. Bang lagi. Nak bang sangat lah. Jadi kalau dia bang ringkah-ringkah laju-laju tu, hak tu tak ada masalah lah. Mungkin tak sampai masa tu. Mungkin tak celuh lagi 2 rakaat. Kalau dia bang tu panjang sangat, dia buat TV pula waktu tu. Dekat RNA dah pun. Dan nak buat TV boleh. Tarik panjang sangat. Hak tu putih mualat lah. Putih mualat. Habis. Lagi dia kata lagi keempat
keempat daripada 7 tu. Keempat daripada 7 tu kekal perjalanan. Kekal perjalanan, masih lagi di dalam safar orang panggil. Masih lagi duduk dalam perjalanan lah tu, kekal perjalanan tu. Masih dalam safar, tak mukim lagi. Kekal tu hingga takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Sampailah takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Sembahyang yang kedua mana? Isya ataupun asar tu lah. Sampai takbiratul ihram tu masih lagi duduk dalam perjalanan. Tapi lepas takbiratul ihram tengok-tengok sampai dah. Tempat nak bermukim tu sampai dah. Waktu tu terpakai ke tak terpakai lagi? Terpakai dah. Boleh kira dah. Semayang terus bagi habis pun tak ada masalah. Sebab dia syarat kekal tu sampai kita takbiratul ihram, bukan sampai selesai semayang yang kedua. Maksudnya kita takbiratul ihram, tengok-tengok sampai tempat kita dah, dalam tengah duduk semayang yang kedua sampai tempat kita, maka dikira jamak tu. Dikira. Ini macam masalah kapal. Dia naik kapal, dia orang kolong. Jadi dia takbir dah. Takbir dah. Tengok-tengok dia punya boot dia sampai kan. Kenderaan dia tu sampai dah kalau polis tu. Masuk dah tempat nak bermukim tu. Ni kira gini. Boleh teruskan jamak tu. Sah, tak ada masalah. Jadi dia takbir dah. Jangan sampai baru nak takbir tu, tak boleh lah. Tak cukup syarat. Dia mesti takbiratul ihram sembahyang yang kedua tu duduk dalam musafir lagi. Maksud dia tak masuk lagi qaryah yang dia nak bermukim tu. Tu. Tapi kalau untuk qasar tak boleh qasar dia syarat mesti qasar tu sampai habis qasar, sampai bagi salam. Masih lagi duduk dalam perjalanan. Tapi kalau sampai macam tu, qasar habis qasar automatik dia akan terbatal qasar tu. Bukan semayang tak batal, qasar tu terbatal. Bila qasar tu batal, mangkit buat tamamnya. Buat tamam. Kita tak ada bagi salam lagi. Sembahyang yang kedua ni kita pula sembahyang asar. Tengok-tengok kenderaan sampai. Bila sampai kenderaan tu tak ada nak bagi salam lagi. Jamak kita okey, tak batal. Yang batal mana? Qasar. Kalau kita ada qasar batal. Bila qasar tu batal, mangkit buat tamam. Kalau kapal tak apalah, kalau kereta api pakai pada 4 pula. Sambung musafir pula. Sambung musafir. Dia berhenti sat nak. Tapi kalau ni masalah ni kita taswir ikut masalah kapal tu boleh terimalah. Masalah kapal. Macam kereta kita tak bayang lah kereta tu. Kita akan berhenti lah nak bayang ke mana lah kereta. Memang tak boleh nak semayang. Mayang sunat musafir tak apalah. Kalau mayang hak wajib nak mayang mana? Lain pada terdesak sangat nak hormat waktu, hak tu kira lain. Tapi kalau boleh semayang, dia kena berhenti semayang. Kena semayang lah. Berhenti menghadap kiblat apa semua, ambil wuduk apa semua tu kena buat bagi sempurna elok lah. Duduk dalam kereta boleh nak semayang sempurna. Habis. Lagi dia kata lagi keempat. Keempat tu baca kan? Kelima. Jadi keempat tu syarat dia mesti perjalanan tu sampailah, kekal perjalanan tu sampailah takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Walaupun tak sempat bagi salam sembahyang yang kedua tu, maka sah jamak. Sah jamak. Sebab tu kena tahu ada kadang masalah tu jamak tu terpakai lagi, batal qasar tu batal. Kadang tu jamak tu terbatal. Tapi sembahyang tu elok lagi. Jadi dia kena tengok. Dia tak mestinya batal jamak, batal sembahyang. Tengok dia kata lagi kelima daripada 7 tu sah sembahyang yang pertamanya. Pertama bagi seorang tu lah, bagi seorang yang sembahyang tu
Sah tu pada zannya, zan orang yang semayang tu. Nah, semayang yang pertama tu sah pada zan, pada sangkaan, ataupun kata guru kami ataupun yakinlah. Kalau zan ni maksud dia sangkaan yang kuat lah. Dia sangka kata semayang dia ni terpakai. Nah, sah dah semayang yang pertama tadi. Mana semayang zuhur dia tu lah. Nah, sah. Cukup lah tu. Nah, hak tu senang lah. Tapi kalau dia tak sah sembahyang yang pertama, nah, lepas tu tak ada zon pula, memang tak boleh buat lah. Nah, untuk jamak tak boleh buat lah. Nah, jadi dia kena zon, dia kena ada zon kata sembahyang dia ni sah. Nah, sah sembahyang yang pertama, baru dia boleh mangkit buat hak jamak tu. Habis. Nah, kadang tu masalah kalau dia sembahyang jemaah, kalau dia semayang jemaah tu, dia semayang semayang yang pertama dia tak sah. Nah, dia semayang jemaah dengan dia jadi makmum lah, dia jadi makmum. Lepas tu mangkit semayang yang kedua. Nah, mangkit semayang yang kedua tukar tu imam lain. Tengok tu imam tadi hak awal tadi hak zuhur tu ada najis yang zahir dekat kaki dia. Tak pasang kita pun. Duduk kat kaki, tengok tu imam tu. Oh. Nah, tu imam tempik ada tai cicak pula kat kaki dah. Batal dah semua. Jadi semayang kita macam mana? Kita dah masuk semayang asar dah tu. Nah, maka semayang kita pakai tak terpakai tu lah. Bonti semayang zuhur lain. Bonti semayang zuhur lain. Pasal apa? Pasal zuhur tak sah. Zuhur tak sah. Nah, sebab ada najis zahir ni, nah, kalau imam, nah, najis zahir ni kalau sedang tengah-tengah semayang habis dengan makmum ni batal semayang. Nah, batal semayang makmum. Kalau sedang lepas semayang, nah, bukan setakat tu imam nak kena ulang semayang, dengan makmum kena ulang balik semayang. Nah, tu kalau sedang lepas semayang, tu najis zahir, dia berat sikit lah. Habis. Lagi tengok lagi keenam. Nampak habis bang lah. Keenam, kekal waktu sembahyang yang pertamanya. Kekal waktu sembahyang yang pertamanya. Apa sembahyang yang pertama? Zuhur lah. Zuhur ataupun maghrib. Kalau siang zuhur, kalau malam tu maghrib. Kekal tu hingga salam sembahyang yang kedua. Sampailah salam sembahyang yang kedua. Salam sembahyang yang kedua ni mana? Asar ataupun isyak. Jadi syarat dia mesti kekal waktu tu, tak habis waktu. Nah, sampailah kita bagi salam untuk sembahyang yang kedua. Jadi kalau tak kekal waktu, batal jamak tu. Nah, batal jamak. Lepas tu dah semayang dah asar, tengah duduk semayang ni. Nah, tengah duduk semayang asar, lajak. Nah, lajak kira batal jamak lah. Lepas tu kira buat dalam waktu asar waktu tu. Nah, kira buat dalam waktu asar. Kita kalau duduk ujung-ujung tak jamak dah. Nah, buat zuhur. Nah, lepas tu orang azan asar, mangkit buat asar. Buat itulah. Hak tu orang panggil rupa jamak. Hak dengan rupa jamak ni banyak. Nah, hak ni tak nanti musafir. Nah, duduk kat rumah hak geng-geng rupa jamak ni ramai lah kat rumah ni. Dia mayang zuhur tu hujung-hujung. Kita kata asar, kita kata 4.50. Nah, zuhur dia 4.45. Nah, mayang. Sama dia bagi salam tu orang azan asar. Lepas tu dia mangkit buat asar pula. Jamak tu dia tak lah. Jamak tapi tidak khasar. Jamak pada rupa lah, jamak pada rupa. Habis jadi dia kena kekalkan. Nah, jadi kalau habis waktu dia tak nama jamak dah waktu tu. Nah, cuma dia automatik lah masuk dalam waktu dia sendiri lah, waktu asar tu sendiri. Habis hang tu. Ketujuh daripada tujuh tu, sembahyangnya itu tiada wajib ulangnya, sembahyangnya. Gitu. Nah, sembahyangnya itu, sembahyangnya ni sembahyang yang dijamak. Ni kena tanda elok-elok.
Nah, sembahyangnya tu maksud dia sembahyang yang dijamak. Mana sembahyang yang dijamak? Sembahyang asar ataupun sembahyang insya-Allah. Maksud dia sembahyang yang kedua. Tu sembahyangnya itu tu. Sembahyang yang dijamak tu tiada wajib ulangnya sembahyangnya tu. Sembahyang hak asar ataupun isya tak wajib nak ulang dah, baru boleh buat jamak. Nah, baru boleh buat jamak. Sekali dia akan buat keputusan. Nah, hari dia akan buat tafriq. Jadi hak ni sepakat ulama. Tapi masalah sembahyang yang pertama, hak tu dia ada khilaf. Nah, sembahyang yang pertama ni nak kena ulang, boleh tak kita nak jamak sembahyang yang kedua tu? Nah, katalah sembahyang zuhur tu nak kena ulang, boleh tak kita nak jamak asar? Hak ni yang kita nak tak saat ni, sembahyang asar tu tak payah ulang, baru boleh buat jamak. Hak tu tak apa, selesai. Tapi kalaulah sembahyang ni sembahyang zuhur tu nak kena ulang, boleh tak boleh buat jamak? Hak ni khilaf. Tang ni khilaf. Pendapat yang dhaif kata, pendapat Imam Az-Zarkashi dan juga Imam Ibnu Qasim dan juga Imam Ali Syubra Malisi. Semua ulama mazhab Syafi'i lah. Pendapat ni depa kata kalaulah sembahyang yang pertama tu nak kena ulang juga, maka sembahyang yang kedua tak boleh jamak. Tak boleh jamak lah. Maksudnya tak boleh buat mai asar nak sembahyang pula, tak boleh ya. Kena tunggu masuk asar baru boleh sembahyang asar. Ni pendapat dhaif. Adapun pendapat mu'tamad boleh, boleh untuk jamak juga. Tu pendapat mu'tamad. Tu untuk sembahyang yang pertama ada khilaf. Untuk sembahyang yang pertama dia ada khilaf. Pendapat mu'tamad kata boleh. Boleh dengan syarat kita zon saja sembahyang yang pertama tu sah, tak ada masalah. Zon sembahyang yang pertama sah, boleh jamak. Boleh jamak sembahyang yang kedua. Tapi pendapat hak nu dia kata tak boleh. Tak boleh juga. Pendapat dhaif kata tak boleh. Tak boleh. Itu pendapat dhaif lah. Jadi kat sini ni yang kita nak bincang syarat yang ketujuh ni. Sembahyang yang mana yang tak boleh ulang tu, tiada wajib ulang. Maksudnya sembahyang yang nak dijamak tu, sembahyang yang kedua, hak tu yang kita nak. Hak ni sepakat. Hak sembahyang yang kedua ni sepakat. Sembahyang yang pertama tu khilaf. Boleh faham kalau wajib sembahyang yang pertama kalau kena ulang juga, boleh tak boleh nak kita nak himpun sembahyang yang kedua lagi. Hak tu khilaf ulama. Tapi untuk sembahyang yang kedua kalau wajib ulang, ni sepakat kata tak boleh buat jamak. Tak boleh buat jamak. Tu faham senang tu. Dia kata apa? Maka tiada harus lagi tiada sah jamak sembahyang orang yang wajib ulang sembahyangnya, sembahyang orang tu. Orang hak wajib ulang sembahyang dia tu, maka hak ni tiada harus ni haram, lagi pula tak sah. Tak sah dia nak buat jamak. Contoh hak wajib ulang macam mana? Seperti faqidit tahurain. Faqidit tahurain. Tahurain ni faqidi maksud dia orang yang luput. Orang yang luput. At-tahurain, dua alat bersuci. Tu orang panggil faqidit tahurain, orang yang luput dua alat bersuci. Tak ada dua alat bersuci. Mana? Tak ada ayat dan juga tak ada debu. Debu tanah tak ada. Tu orang panggil luput dua alat bersuci. Bila debu tak ada, bila air tak ada, nak kena tayamum. Nak tayamum debu pun tak ada. Dia kena tangkap. Kena tangkap, lepas tu orang kurung dia. Dia tahu duk dengar azan apa semua, tapi nak ambil wuduk dalam tu tak ada ayat. Kalau ada pun ayat bukan mutlak, kira tak ada juga. Lepas tu cek debu pun tak ada. Lepas tu nak buat macam mana ni? Dia semayang terus. Semayang terus. Ni orang panggil orang yang luput dua alat suci. Bila semayang terus macam tu,
Wajib ulang ke wajib ulang? Bila tu? Bila dapat alat bersuci lah. Bila dia dapat alat bersuci, dia kena ulang lah sembahyang tu. Jadi dia nak buat jamak boleh tak? Tak boleh. Tapi payah juga sebab dia duduk dalam penjara dah, nak buat jamak apa lah. Nak tahu nak abang lah. Nak abang kata fikir tengoklah nak taswir masalah tu. Akutlah dia kena dia kena bawa daripada apa? Geng-geng jaga penjara tu dah, hantar pergi penjara lain pula. Tengah-tengah duk bawa apa? Tengah orang duk hantar dia tak ada debu, tak ada ni. Tapi nak mayang. Orang hantar dia pergi penjara mana? Sungai Petani pula. Kena Covid. Sungai Petani, lepas tu mai polis pula penjara polis pula kena Covid. Lepas duk lawan hantar tu lah pakat kena Covid lah. Habis. Jadi hak jenis macam tu luput dua alat bersuci ni, hak ni semayang dia nak kena ulang. Bila semayang dia nak kena ulang, kalau waktu yang boleh buat jamak, dia tak boleh buat jamak. Tak boleh buat jamak. Lagi dia kata lagi, dan orang yang sembahyang dengan tayamum tu sama juga, tak boleh juga nak buat jamak. Orang yang sembahyang dengan tayamum, tapi tengok dulu tayamum tu tayamum mana? Pada tempat yang ghalib, yang kebiasaan ada air. Tempat kebiasaan ada air. Lagu mana kebiasaan ada air? Dalam setahun 7 bulan ada air. Setahun 7 bulan ada air, kira ghalib ada air. Kalau setahun tu 6 bulan ada air, 6 bulan tak ada, kira tak ada. Senang tu. 6 bulan ada, 6 bulan tak ada, kira tak ada. Kalau 7 bulan tak ada, lagi senang lah, kira tak ada terus. Ni 7 bulan ada. 7 bulan ada, 5 bulan saja yang tak ada air. Hak ni tempat tu dikira sebagai tempat yang kebiasaan ada air. Tempat yang kebiasaan ada air, bila semayang dengan tayamum waktu tak ada air, kena ulang balik semayang tu. Bila jumpa air lah. Jumpa air, kena ulang balik. Boleh faham kat tu. Jadi dia musafir singgah satu tempat, RNR. Dia tulis dah dekat signboard tu, sini tempat ghalib tak ada air. Tempat ghalib ada air. Tempat ghalib ada air. Cuma bulan 8, 9, 10, 11 tak ada air. Kita pi jalan bulan 9, kena hak tak ada air. Tayamum lah kita waktu tu. Hak jenis macam ni tak boleh buat jamak. Tak boleh buat jamak. Habis hang tu. Lagi dia kata, tapi belah kita Malaysia ni ayat saja-saja ayat banyak. Jarang-jarang lah nak berlaku. Cuma kita ambil tahu jugalah bab tayamum boleh jadi satu hari nanti tak ada. Dajjal keluar ni kan kemarau, ayat tak ada lama mana. Jadi waktu tu nak kena guna tayamum. Jadi kita kena reti gaklah, kena mengaji gak tayamum. Tu tayamum kita dah mengaji dah itu muka surat berapa dah dan tahun bila pun tak ingatlah. Tengok baliklah, nak balik baca-baca balik tayamum. Bukan senang juga tayamum ni. Ada ustaz dah pun telefon saya lagi, tanya ni tayamum ni. Kan depa mengajak online lah ni. Ngajak online. Kalau ngajak dalam kelas tak apa, budak-budak tu kan nak tanya soalan apa sangat. Budak-budak kelah-kelah ni ngajak online, mak bisik kat budak tu suruh tanya ustaz. Kena kali tu. Saya tanya tengok ustaz ni, kalau kita tepuk tempat yang sama tu boleh tak boleh? Ustaz tu pening lah. Penting lah nak jawab kok mana dia. Jam dah dia tak. Awak tak gelabah cari telefon tanya lalu. Kena ni tak jawab. Tak apa, kalau tak boleh jawab tu kau baguslah. Habis. Kalau tak arti abang kena abang tak artilah. Lebih hantu dia kata apa? Syarat jamak takhir. Wallahu a'lam. Ni kita masuk jamak takhir lah. Malam ni permulaan cuti panjang ni baca satu kot.
Minggu depan kita insya-Allah kita baca 2. Nak habis dah, nak masuk kitab janaiz dah. Masuk kitab jenazah dah. Tapi rasa photostat itu tu habis kitab jenazah tu. Yang hak cetak kan. Kitab jenazah pun habis. Kitab jenazah ni bolehlah taklah sikit sangat dan tak banyak sangat. Lepas tu baru kita masuk zakat. Wallahu alam. Ada apa soalan yang tak apa nak jelas? Kalau kita dah selesai mayang yang pertama, batal. Dia kena mayang lah waktu asar tu. Maksud dia kita tak lepas nak jamak. Kalau ada ayat yang dekat kita boleh buat cepat. Dia memang kena cepat juga. Kalau batal semayang kita kena batal ayat semayang tu kita kena cepatkan supaya tak putus mualat. Maksud dia kita kena pergi ambil ayat semayang cepat-cepatlah. Ambil semayang ni ambil hak rukun saja sah je. Ni ambil hak sunat ni. Tang mualat tetap wajib kena jaga juga. Wajib kena jaga. Jadi kalau batal tu kalau kita mayang surau selalunya dia ada paik kan, paik ayat tu. Okay. Jadi hak 2 minit tadi ni yang kita bubuh lah. 2 minit tu boleh jadi lebih lagi daripada 2 minit tu. Hak tu dia kena tengok huruf nak. Pakat test tengok sembahyang 2 rakaat buat rukun saja ni ada tak 2 minit. 2 minit. Ataupun 2 minit lebih sikit gitulah. 2 minit lah rasanya 2 minit tu boleh dapat 2 minit tu. Yang laju sangat baca Fatihah, baca pertengahan lah. Ni Fatihah buh gear sambung semua daripada gear 1 sampai gear 6. Hak tu laju sangat pula. Maksud dia mayang secara pertengahan yang buat rukun sahaja. Asal dah 2 minit ataupun 2 minit lebih sikit. Sebab Fatihah pertengahan pun makan ni juga tu, makan waktu juga tu. Fatihah yang pertengahan pun boleh pi 30 second. Kena 2 Fatihah dah seminit lah. Pertengahan lah, bukan laju. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak slow sangat. Hak gi slow sangat pun Fatihah saya seminit. Tu tak kira lah. Korang tu lah 25 second Fatihah yang pertengahan. Ni campur dengan tahiyat lagi. Tahiyat akhir lagi. Boleh pi kan 2 minit lebih sikit. Dia asal kalau wuduk tu dan tapi kena ada betul lah alat tu. Kalau tak ada ayat mendekat jauh tu terpaksa kita kena buat dalam waktu lah. Nak buat macam mana? Tak ada rezeki hari tu buat jamak. Tunggu maghrib pula. Tunggu maghrib masuk lagi.